Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah hari ini ada satu perkongsian satu kereta apa ni D-Max I-Tech 4GG1 tidak silap saya, betul lah? 4GG1 lah. Jadi kereta ini kalau kita pikir dia sebenarnya datang sini ada 3 sebab. Pickup tidak kuat dan dia suruh servis lah apa komponen yang berkaitan untuk pickup tu lagi mantap. Tetapi hari ini kita kongsi bukan ke semua cerita ni, kita akan kongsi satu masa, satu duration terlampau panjang. So kita akan menceritakan tentang benda itu kecil, simple, tetapi sangat mempengaruhi kepada sistem komponen-komponen enjin dan juga sistem aircon. Okey, sekarang ini apabila kereta ini sampai, kita tengok masalah yang pertama saya akan cek ialah free fan. Free fan ni maknanya belting dekat sini ni. Dekat sini ada kipas ni. Dia gigit di sini. Dia duduk sekejap, saya ambil lah. Dia duduk beginilah. Ini contoh saya lah. Dia duduk macam ni. Ini kipas dia. Dan free fan ni dia duduk macam ni. Kita duduk sini ada kipas. Ini contoh saya. Kita tidak pasang ini dami-dami. Dia punya fungsi adalah menarik haba ke belakang untuk menyejukkan 3 komponen utama di dalam sini. Yaitu radiator. Kedua, depan ni, sebab sini kameramen, ini radiator, betul. Depan ni, nampak ni celah-celah ni boleh nampak kah? Kondenser, aircon punya. Sebelah ni, boleh nampak dari sebelah ni. Ni boleh nampak ni, ini kondenser. Ini kondenser. Lepas tu yang ini, intercooler turbo. So, satu kipas ni 3 function dia. So, yang kita kena faham, sistem free fan ni, dia menggunakan silicone oil. So, saya nak cerita, sekiranya benda ini tidak dihiraukan, tidak diperdulikan ataupun kita terlepas pandang, benda ini boleh memberikan efek yang banyak. Yang pertama sekali, enjin akan suhu tidak stabil sebab dia menyejukkan radiator kipas yang sama mengikut belting. Makin laju belting, makin lajulah dia pusing ini kipas. Tapi bila kereta ini sampai sini, dia rest macam mana pun begitu-begitu saja dia punya laju dia. So kita suspek free fan minyak silikon tu habis. So macam mana kita tahu kipas ni laju tak laju? Okey, ada 3 cara untuk mengenal pasti free fan ini menghadapi masalah tidak kuat angin. Yang pertama, ketika kita hidupkan enjin. Okey, ketika kita hidupkan enjin, satu orang akan rest tau. Dia akan begini. Satu orang akan rest dari segi logik sebab dia ikut di belting ni. Nampak sini? Ini dia duduk sini, 1, 2 nut dia duduk sini. Ikut logik, kalau kita makin laju kenderaan, sepatutnya makin laju. Tapi apa masalah dia kereta ni? Makin dia rest, makin tidak ada angin. Maksudnya apa masalah dia kereta ni? Dan apakah faktor-faktor dia sekiranya kita tidak pedulikan benda ni? Yang pertama, sekiranya free fan ni bermasalah, temperature akan naik. Kedua, aircon akan panas. Ketiga, intercooler turbo pun tak kuat pick up dia. Kenapa? Sebab intercooler turbo disejukkan oleh kipas yang sama. Jadi kita kena alert tentang benda ini, ya. So, saya nyatakan dulu efek dia sekiranya tidak peduli. Yang kedua, saya nak nyatakan macam mana nak kena pasti free fan ini okey ke tidak okey. Satu, yang kita bahas tadi macam mana kita nak tahu kan? Ini lembutkah, kuatkah? Pertama sekali, satu orang start, satu orang pergi rest. Kita tahan tangan, kita letak tangan kita. Pada keadaan idling dia kuat. Sekiranya kita rest makin tidak kuat. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua free fan masalah ialah bila kita matikan enjin. Kita matikan enjin sebenarnya matikan, stop semua ni kan. Ini stop semuanya ni. Ini free fan, ketika kita matikan, ini fan masih berpusing. Dia masih berpusing begini, enjin dah mati tapi dia masih pusing lagi. Itu menunjukkan minyak silikon sudah kering, iaitu minyak dalam silikon tu sudah kering. Nanti kita akan tunjukkan minyak silikon tu macam mana. Okey? Dan ketiga, cara-cara kita mengatasi minyak silikon dah habis. Ini cara ketiga lah yang berisiko sikit. Saya boleh tahan ni blade. Ini saya masukkan sini tangan saya boleh tahan ni blade. Saya boleh tahan ni blade tapi enjin hidup. Itu berisiko sikit, tapi jangan amalkan yang ketiga. Ini cara kita komen untuk cara saya lah untuk mengenal pasti kipas ni ada masalah ke silikon sudah kering ke tidak minyak dia. Yang pertama tadi saya ulang yang pertama sekali bila kita idling kita rest ada angin. Bila kita makin kuat rest makin tidak ada angin. Itu ciri-ciri minyak dah habis. Yang kedua, bila kita off enjin kipas ni still masih berpusing berapa second. Yang ketiga ialah bila enjin ini hidup, kita boleh pegang ni blade, enjin hidup kita boleh tahan ni blade guna tangan. Itu ciri-ciri yang menunjukkan silikon oil. Okey, itu isu yang kedua saya bincangkan, iaitu macam mana mengenal pasti silikon oil dah kering.
Oke, yang pertama tadi saya bincangkan apakah efek dia kan sekiranya kita tidak peduli, yaitu mungkin naik temperature, aircon mula tidak sejuk. So 3 benda ini kita kena alert. Jadi jangan dulu servis aircon Anda sekiranya benda ini basic ini tidak dibuat dulu. Sebab bila aircon kipas ini tak kuat, otomatik aircon pun tidak sejuk. Sebab fungsinya ini menyejukkan kondenser, radiator dan intercooler turbo. So jangan datang sana aircon tak sejuk terus mau servis aircon. Pastikan silikon oil ini dah cukup, ini dah kuat, barulah kita cakap aircon masalah sekiranya kita dah buat step pertama. Okey, saya dah terangkan apa fungsi dia, saya dah terangkan apa efeknya sekiranya tidak ganti, dan yang terakhir sekali kita akan terangkan apakah itu minyak silikon dan apa solusinya kepada benda ini. So kita akan ke sana. Kita akan ke sana, jom kita pergi sana bagian tu. So, ini kereta lebih 10 tahun. Inilah keadaan dia, free fan dia. Motor dia, free fan dia yang ikut belt. So, kita akan ganti. So, cara dia kita buka nih. Ini dia punya masalah sekarang nih. Ada dua di punya nih tempat silikon oil nih. Dia satu getah dia sudah lober ataupun longgar. So, kita dah ganti silikon yang baru, o-ring yang baru. So, ini kita dah buang lah. Okey, cara kita untuk menentukan masa tadi dia sampai ini barang, yang ini kosong nih. Ini kosong. Jadi kita akan tuang di sini, kasih penuh ini semua nih. Kasih penuhkan 1, 2, 3 lubang, 4 lubang nih, penuhkan. Ini pun kita penuhkan juga. Jadi jangan terlalu banyak, agak-agak sampai ke paras sinilah. Lepas tu kita akan tutup. Itu kita akan ikat. Itu sahaja dia punya solusi lah. Pastikan minyak sini ada penuh dan sini pun ada minyak. Lebih kurang dia pakai 3 botol lah. Ini tengok saya, 1, 2, 3. Ini lebih kurang 3. Kunci dia ini satu lubang-lubang semua ini kita kasih penuh dan ini pun kita penuhkan. Dan kalau o-ring dia dah, o-ring ini sangat penting kalau tiada dia ada jual juga, kena carilah. Pastikan kalau dia punya o-ring sudah longgar begini jangan dipaksa. Takut nanti minyak silikon tu akan keluar di celah-celah sini. Ini kita ada ganti barulah. So insyaallah mungkin selepas ini kita akan tengok perubahan dia dan bagaimana keadaan kipas dia. So itu saja perkongsian pada hari ini. Kita dah bincangkan apakah masalah dan apakah fungsi serta apakah solusi dia. Sekiranya kita nak selesaikan masalah fan motor. Dan ingat, sekiranya fan motor tidak dibikin, free fan ini tidak dibikin, minyak tidak ditambah, janganlah kita cakap enjin mau ganti termostat lah, mau ganti servis radiator lah, water pump lah, jangan dulu tu. Kita pastikan dulu free fan silikon oil ni cukup. Barulah kita buat kepada step kedua, mungkin termostat ataupun benda-benda lain. Sebab benda ini adalah step awal untuk mengenal pasti sistem pendinginan kereta, sistem aircon dan juga turbo. Dia sejukkan turbo, intercooler, dia sejukkan juga kondenser dan dia sejukkan juga radiator, kipas yang sama. So pastikan benda ini lepas, barulah kita masuk step kedua, mungkin termostat, mungkin water pump, bukan juga radiator itu sendiri yang sumbat. Dan jangan terus servis aircon dahulu. Pastikan free fan silikon oil ini cukup di dalam komponen-komponen ini, barulah kita step kedua, yaitu cek tekanan gas dan juga tekanan kompresor. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya benda ini ada manfaatnya, mohon subscribe, like ataupun share dan komen. Sekiranya mungkin anda menghadapi masalah yang sama ataupun kenderaan yang sama, ataupun mungkin di ruangan komen itu anda boleh share dengan kita semua. Mungkin ada teknik yang lebih baik untuk mengenal pasti masalah tersebut. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.